الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah yang berdoa di kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana limpahan kurniaan, nikmat, kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan semuanya ini tidak terhitung dengan bilangan-bilangan kerana terlampau banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala telah curahkan dan telah berikan kepada kita.
Kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Dan apabila engkau menutupi keaibannya, yakni keaiban saudaramu, maka Allah Ta'ala pasti akan menutupi keaibanmu. Tetapi jika engkau suka membongkar keaibannya, yakni keaiban saudaramu, maka Allah Ta'ala pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk membongkar keaibanmu di dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala akan membuka pula segala rahsiamu di akhirat kelak, di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar nanti. Baik, jadi kita sambung perbahasan dalam kitab kita ni, masih lagi pada membicarakan dosa yang berkaitan dengan lidah, iaitulah mengumpat ataupun kita panggil ghibah. Jadi dalam perbahasan kitab kita ni, musannif ataupun Al-Imam Al-Ghazali ada mendatangkan suatu hadis yang sangat memberi pengajaran kepada kita bagaimana setiap amalan kita ni akan diangkat oleh para malaikat ke langit. Daripada langit pertama, naik langit kedua, naik langit ketiga, hinggalah langit yang ketujuh. Maka di sana pada langit yang pertama ada perhitungan yang Allah Ta'ala hitungkan, iaitu kita akan ditanya tentang dosa yang berkaitan dengan mengumpat. Maka sekiranya kalau kita tidak melepasi pada langit yang pertama, usahakan kita akan melepasi pada langit-langit yang seterusnya. Jadi dosa mengumpat ni adalah satu perkara yang sangat mudah dilakukan oleh kebanyakan manusia. Sebab apa? Sebab kita ni memang suka bercerita tentang hal orang, suka bercerita tentang kelebihan orang, kekurangan orang. Kelebihan itu jarang sama sekali kita bicara. Tapi hak banyaknya segala keaiban, segala cacat celah, segala kekurangan, hak itulah hak beri disebut oleh lidah kita, lidah hamba lah, kan? Maka di sana apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ini seperti yang kita bincangkan pada pertemuan yang lepas, seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man yatatabba'a awrata akhihi al-muslimi tatatabba'a Allahu awratahu, wa man tatatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih." Barang siapa yang mencari aib manusia ataupun mengintai-ngintai akan kelemahan saudaranya yang Islam, saudaranya yang Muslim, niscaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Jadi maruah orang, kita bercakap pasal hal orang ni, makna kita bercakap tentang maruah dia. Al-Muslim man salima al-Muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu dengan seorang Muslim yang lain, dia terselamat daripada dua perkara. Pertama, daripada lisannya, min lisanihi. Maknanya kita tak boleh nak celah orang ikut dah, caci maki orang ikut dah, sumpah serana orang ikut dah, kan? Mengumpat pasal orang ikut dah, tak boleh. Sebab itu hak kita sesama saudara seagama kita. Yang kedua, wa yadihi, iaitu hak seorang Muslim dengan Muslim yang lain, hendaklah dia memelihara tangan dia daripada dia mengambil harta orang, mengkhianati orang, buat jahat kat orang, buat zalim kat orang, buat naya kat orang, apa lagi. Maka tu yang perlu kita sedar dan yang perlu kita fahami sebaik mungkin. Kemudian kata Imam Al-Ghazali,
Seandainya engkau melihat dirimu bersih daripada dosa, ni kita nak masuk lagu mana cara kita nak merawat diri kita. Kita nak rawat hati kita, kita nak rawat lidah kita, perangai kita lah, kita panggil tabiat kita ni hak suka mengupak terhadap orang lain. Ya, dalam bab kita sebut pasal perbuatan orang ni ada tempat-tempat yang dibenarkan oleh syarak. Ada 6 tempat yang boleh kita cerita ataupun harus tentang diri orang lain. 6 keadaan ataupun 6 tempat yang menjadikan harus kita ni mengupak pasal orang lain. Selain daripada 6 ni, maka hukum dia adalah haram dengan ijma'. Sebab hukum mengupak ni adalah haram. Haram ni dosa lah. Bukan ambo ayat tu, tapi Al-Quran sebut wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sekali-kali sebahagian daripada kamu mengupak di antara sebahagian yang lain. Baik, jadi 6 tempat yang dibenarkan ataupun 6 tempat, 6 keadaan yang diharuskan untuk kita mengupak ataupun kita cerita pasal orang lain. Yang pertama, ketika mana satu orang yang dizalimi, lalu dia mengadu kepada raja ataupun kepada hakim. Jadi ketika tu dia pun royaklah kepada mahkamah, kepada hakim. Termasuk jugalah kita kata pihak penguasa. Pihak penguasa hak jaga kawasan kita. Hamba ni kena zalim kat orang dah. Dia pun sebutlah cerita. Si fulan bin si fulan ni dia ambil hak bahagian tanah rumah hamba. Hamba tidak reda misalnya. Ataupun si fulan ni dia tak buat peparitan yang molek sehingga najis-najis hak mengalir daripada rumah dia tu masuk ke dalam kawasan rumah kita. Jadi ketika tu kita boleh cerita pasal kejahatan dia, keburukan dia, dengan syarat supaya pemerintah, raja, hakim boleh mengambil tindakan mengadili kita. Yang tu tak apa. Ketika mana seorang yang mengadu kepada raja, mengadu kepada pihak berkuasa ataupun mengadu kepada hakim ketika dia sedang dizalimi, maka ketika tu walaupun dia cerita buruk pasal orang lain dibenarkan oleh syarak. Sebab apa? Sebab dia tu orang yang teraniaya. Adapun selain daripada tu saja-saja nak cerita bukan sebab nak membela nasib diri dia, yang tu tidak boleh. Yang kedua, keadaan di antara dua daripada yang keenam yang dibenarkan untuk kita ni mengupak pasal hal orang lain ketika bila? Ketika orang yang meminta tolong untuk menjauhkan maksiat. Maknanya ataupun kita kata mesyuarat ahli jawatan kuasa kampung. Mesyuarat ni sebab apa? Sebab ada berlaku kemungkaran di tempat kita. Nampak ada benda tak molek ni kampung kita ni. Kita pun sebutlah nama dia. Nama sekian-sekian hak kuat. Ataupun kita nampak ada satu rumah tu berdua-dua antara lelaki dan perempuan dalam keadaan yang mencurigakan. Bukan dia buat tersembunyi belakang kita dah. Dia buat di depan kita. Makna kita nampak jelas dua orang lelaki dan juga perempuan duduk sekali serumah, belum berkahwin, rumah yang kosong dan sebagainya. Ataupun kita tengok apa-apa sahajalah yang berkaitan dengan perkara-perkara dosa yang jelas di hadapan kita. Adapun dosa yang tersembunyi macam kita sebut dulu, yang tu tak wajib atas kita pergi selongkar, pergi kaji, pergi selidik dah. Kita hanya diwajibkan untuk mencegah setiap perkara yang berlaku di depan kita. Waktu kita kena ingat baik. Seperti mana hadis Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi
fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Jadi maksiat kalau tak berlaku di depan mata kita, tak terzahir depan mata kita, hak tu tak wajib kita pergi selaka, hak tu tak wajib kita pergi cari-cari kemaksiatan, kejahatan, keaiban. Dah Allah suruh kita tutup perkara hak kita tak tahu, dan kita tidak ditanya oleh Allah kenapa untuk buat sesuatu di atas satu tempat yang berlakunya maksiat, disebabkan kita tak nampak, kita tak tahu. Tetapi Allah akan tanya kita bila kita tengok satu kemaksiatan, satu perkara yang menyalahi agama berlaku di hadapan mata kita, kita sendiri itu sebagai saksi yang melihat. Jadi ketika tu kita pun minta tolong, ataupun kita buat perbincangan dengan pihak jawatan kuasa kampung ko, pihak jabatan agama ko, berasa tak sedap ni. Kampung kita ni ada benda tak molek. Ada orang duduk berdua-dua duduk buat pesta maksiat, duduk tongkong haruk misalnya. Bukan kampung ni lah, maknanya kampung lain. Maknanya buat benda yang jelas-jelas kita kata dosa. Maka ketika tu dibolehkan kita sebut tentang nama seseorang, lalu kita ceritakan tentang hal yang berlaku, kejahatan, keaiban yang dia buat. Tujuan dia apa? Supaya kita dapat mencegah, supaya kita dapat memperbaiki kesalahan yang berlaku tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila seseorang ingin meminta fatwa dengan hakim ataupun dengan qadi. Contoh misalnya yang berlaku kepada seorang isteri, dia nak tanya kepada seorang mufti ataupun seorang ustaz supaya menyelesaikan masalah yang berlaku dalam rumah tangga dia. Contohnya apa? Bila seorang isteri tu dia pergi mengadu kepada hakim, dia pergi mengadu kepada mufti, dia tanya lagu mana nak buat ni. Tok lelaki ambo ni kedekut banget. Nak beli nafkah zahir untuk makan minum pun tak beri, pakaian pun selah je setahun. Lagu mana nak minta fatwa. Jadi ketika mana seorang isteri menceritakan perkara tersebut kepada hakim berkenaan dengan suami dia, supaya dia mendapat suatu jawapan yang berkaitan dengan hukum. Ni contoh kalau isteri lah. Kalau kita pun sama juga, kita nak tanya tu sebab kita nak tahu hukum. Contoh ada persoalan. Ni soalan yang ditanya kepada Tuan Guru Baba Ghazali Serkam, Babiliskan. Ada orang tanya dia, orang tanya dia, lagu mana Baba Tuan Guru kalau seorang anak yang bersepakat dengan ayah dia dalam urusan menolong mengusahakan ladang ataupun mengusahakan kebun, tanam-tanaman misalnya kelapa sawit, pokok durian. Maknanya anak ni dia sama-sama dengan ayah dia pergi orang panggil apa, pergi mengusahakan ladang tersebutlah. Susu bila boleh hasil, si ayah ni pula tak bagi sama adik, ataupun si ayah ni pergi jual belaka hasil daripada tanaman itu, tak beri sikit pun ke anak dia. Jadi boleh tak anak dia ni memarahi ayah dia ataupun menyelisihi ayah dia, menyakiti ayah dia, mendakwa ayah dia. Maka apa kata orang beli sekarang, dia kata apa makna deraka dengan mak ayah ni. Deraka dengan mak ayah ni maksudnya kita melakukan sesuatu perkara yang menyakiti dia, hak boleh berasa hati dia, terguris hati dia. Tu makna deraka. Apa-apa sahajalah, tak kira dalam perkara-perkara seperti mana hal ataupun situasi tadi. Maka bila anak dia tolong ayah dia, tu dia panggil perkara tolong menolong, isti'anah. Anak yang menolong
ayah dia ni hukum dia adalah sunat. Bahkan bukan setakat sunat, menjadi suatu kewajipan melakukan ihsan kepada kedua orang tua. Jadi inilah yang dipanggil sebagai ujian yang berat yang dilalui oleh seseorang. Ini jawapan bapak ya. Bapak list sekian. Bila mana Allah uji kita dengan orang yang paling dekat dengan kita, bukan orang lain, ayah kita sendiri ataupun mak kita sendiri. Jadi bagaimana hak seorang anak bila berhadapan dengan situasi begitu, maka dia tak payah ambil kisahlah. Kalau dia berjaya menempuhi ujian ni, maknanya besar kedudukan, besar pahala dia di sisi Allah. Ujian ni seolah-olahnya kita kata kalau orang ambil CJ kat ujian peringkat PhD. Mana kalau dia mampu seorang anak tu ngalah dengan ayah tu, biarlah hak hamba tolong tu kira kebajikan hamba kepada mak ayah hamba. Ayah nak uji ke hamba pun hamba terima, ayah tak uji ke hamba pun hamba terima, ayah nak uji ke orang lain pun hamba terima. Jadi ketika mana dia mampu melepasi ujian tersebut, maka dia akan mendapat kebajikan yang besar, kebajikan yang mulia di sisi Allah. Sebaliknya kalau dia berkira-kira dengan sedikit daripada hasil usaha, kita kata berapa ribu sangat kita kata dengan nilai dunia ni nak dibandingkan dengan syurga Allah Ta'ala di akhirat kelak. Jadi ya ujian tu sangat berat, tak dinafikan. Tambah-tambah kalau kita tu ada sifat tamak, tambah-tambah kita tu ada orang panggil berasa memang nak lama dah. Ini adalah ujian lah. Ujian bagi seorang anak. Dia ujian ini tidak dinafikan, ujian yang berat. Dan sekiranya anak tu dapat melepasi, seolah-olahnya kalau dia peringkat CJ, kita kata ujian nak dapat doktor, nak dapat profesor gitu. Jadi nak ayatnya ketika anak tu ngadu kepada orang alim ataupun kepada seseorang yang ada autoriti agama untuk meminta fatwa, maka ketika tu diharuskan untuk dia menceritakan keaiban, menceritakan keadaan yang sebenar. Sama macam seorang isteri yang dia tanya kepada hakim, dia tanya kepada mufti, aku mana nak buat dengan suami hamba ni, dekuk bangang, bakhil, boleh ke hamba nak curi senyap-senyap duit dia, bukan untuk bermewah-mewah tapi sekadar nak beli beras, sekadar nak beli lauk pauk untuk masak. Maka ketika tu jawapan qadhi, jawapan mufti, boleh. Boleh sekadar hak wajib saja. Hak sepatutnya kita kena dapat. Bukan kata kita belanja, kita kokok habitat duit suami tu. Itu tak boleh. Itu dah masuk dalam perkara yang haram dah. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di manakah tempat ataupun keadaan yang diharuskan untuk kita mengupah? Iaitu ketika kita nak mencegah ataupun kita nak beri peringatan kepada sesama Islam tentang kejahatan seseorang. Contohnya bila saing kita, anak saudara kita ataupun sepupu kita dia nak berkahwin dengan satu orang perempuan. Bila dia nak berkahwin tu, dia tak kenal sejarah orang perempuan ni. Kita kenal lah. Orang perempuan ni bukan jenis perangai juru, perangai tak molek, perangai suka kekoh harta orang, perangai hasad, perangai buruk, kita kata. Jadi ketika tu harus kita berjumpa dengan dia, kita kata mencari orang lain lah. Aku kenal ni Minoh ni, sara mana orang. Dia sikit dulu rajin dengan orang tu dulu, Allah Alam. Tapi aku kenal dia bukan perempuan yang molek. Maknanya sebab kita nak pilih isteri ni bukan satu perkara yang kecil. Dia melibatkan institusi kekeluargaan, nak bina tamadun manusia, nak melahirkan zuriat dan zuriat yang soleh dan juga solehah. Jadi ketika tu menjadi suatu kewajipan pada kita nasihat pada dia. Jadi ketika kita menyebut perangai hak tak molek pasal perempuan tadi tu,
ketika tu dibenarkan. Kan? Jangan kata hamba kena apa ni? Tak molek lagu mana? Ada lah, tak boleh royak mengopak nanti. Ada umai, ada lah. Aku royak molek kepada dia. Aku nak nikah dengan dia ni. Tak boleh royak. Maka ketika tu boleh royak. Syarat benar royak. Kan? Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada jenis perempuan yang diminta kepada kita. Ni orang nak cari jodoh. Maknanya dia boleh cari. Nabi kata nikahilah seorang perempuan itu dengan 4 perkara. Kan? Pada kecantikan dia, pada keturunan dia, pada harta dia dan pada agama dia. Maka yang paling untung siapa-siapa yang berkahwin memilih agama, nescaya dia akan dapat berlaku kecantikan. Kan? Siapa dia nak bini ni, mesti dah dia kena tengok. Bukan kata tak apalah, hamba kenal dah. Pakai burdah. Hamba kenal dah. Tak sipi buka dulu kau, burdah. Nak tengok buka setengah mana. Tak apa dah, hamba kenal. Ni cerita benar dah. Tak berlaku pada saudara kita, saing kita waktu di Mesir. Jadi kawan ni bukan main ni. Tengok pada rupa urdah tu mungkin tertipu dengan mata, comel kat lagu mana. Jatuh hati. Sungguh kan dia tak saya tengok ni. Sungguh kata. Lepas tu akak nikah. Lepas pada akak nikah malam tu kawan ni buka urdah. Gigi jongeng gitu. Allah. Nak tarik tak boleh dah. Jadi lagu tu lah maknanya agama kita ni ajar. Bila seorang lelaki nak merisik seorang perempuan tu, dia boleh tengok 2 perkara. Pertama, tengok wajah dia. Kedua, tengok tangan dia, tapak tangan dia. Kalau tapak tangan putih tu maknanya putih lah. Tuan tu tak akan tapak tangan putih, muka hitam. Maknanya 2 benda tu diharuskan. Biasanya kalau orang tua kita kan dipanggil apa, mengenal. Mak kita tu masuk pergi ziarah rumah orang tua, tengok lagu mana tertib apa ni cara dia, lagu mana boleh buat ibu rumah ke tak, boleh buat bini ke tak, sesuai ke tak dengan tabiat, dengan kelakuan, dengan kerana anak lelaki dia tu. Baik. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin dia kata jangan kamu nikahi ataupun jangan kamu kahwin dengan 6 orang perempuan yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Yang pertama dipanggil ananah, perempuan ananah, perempuan yang ada sifat ananah. Apa makna ananah ni? Perempuan yang suka mengeluh, merintih kesakitan dan selalu mengikat kepalanya sebagai tanda tidak sihat. Lagu mana maknanya dia ni suka mengeluh. Allah. Maknanya sikit-sikit sakit, sikit-sikit nak menzahirkan diri dia tu dalam keadaan tak sihat pun. Hak tu yang pertama. Yang kedua, mananah. Apa makna mananah? Suka mengungkit-ungkit jasa dan kebaikannya kepada suami. Jadi kadang-kadang orang lelaki ni dia jadi cabaran juga bila dia nikah dengan isteri hak lebih pada dia, lebih dari segi jawatan, lebih dari segi gaji, lebih daripada apa-apa kedudukan lah kita kata. Apa ni dulu sebab ayah kita ni perak jago, dia mengukit sama. Pas tahun mengukit, pas sabar sikit mengukit. Muncul ada rumah ni ada rumah ayah lah mengukit. Harta dia mengukit, pemberian dia mengukit. Jadi orang perempuan ni hak pasal lagu ni dipanggil ada sifat mananah. Jadi Imam Al-Ghazali kata pasal jangan mencari orang jenis lagu ni. Sebab apa? Sebab dia suka mengungkit-ungkit kebaikan dia, jasa dia. Jadi hak dia buat tu sikit, hak tu hak dia duk nampak besar, hak tu hak dia duk nampak banyak. Pas kita suami ni macam-macam buat, dia tak nampak dah. Dia kata mu ni tak ada apa-apa, tak ada guna, lelaki tak guna. Mana kata dia kata berat-berat kepada suami dia. Sedangkan hak kebaikan tu, hak tu je hak dia diingat. Padahal habis lama dah. Duit hak ayah dia beri, harta hak pernah dia beri kita tak ada lama dah. Hak kita ni suami ialah maklumlah bila ketua keluarga ni bangun cari cari harta, cari nafkah dan sebagainya, susah payah. Jadi
Hak kebaikan orang dia tak nampak, kebaikan dia sahaja yang dia ungkit-ungkit, yang dia sebut-sebut. Maka Imam Al-Ghazali kata jangan cari orang yang ada perangai lagu ni dalam hati dia. Yang ketiga, hananah. Perempuan yang ada ciri-ciri hananah. Apa makna hananah? Dia selalu merindukan bekas suaminya atau anak daripada bekas suaminya. Maknanya janda lah, kan? Nikah dengan janda okey lah. Tapi duk sebut macam baik tu lelaki aku dulu padamu ni kata. Kalau kini aku tak nikah. Nah, dia duk cerita baik Roy padamu. Dah kita ni jadi bini orang dah. Dia sebut, duk teringat kau bekas suami dia. Maka perempuan ni dipanggil orang yang ada sifat hananah dalam hati dia. Jadi duduk teringat, duduk sebut kebaikan bekas suami dia, duduk rindu bekas suami dia, duduk meroyak suara. Pas kita ni suami hak sah ada depan dia ni tak dilayan, tak dijaga, tak tidak diurus, tidak dilayani dengan sebaik mungkin. Yang keempat, itu yang ketiga. Yang keempat, hadaqah. Apa makna hadaqah? Dia mempunyai mata yang besar, iaitu keinginan yang besar untuk ataupun mudah tertarik dengan sesuatu yang disukainya dan memaksa suaminya untuk memenuhi keinginannya. Ni tekan kau ni, kan? Jadi kata dia, tak kira, saya nak tu kau, abang kena bui. Orang dia tekan suami. Dia tekan kau. Dia tengok kalau musim raya orang sebelah tukar perahu baru, kita kena tukar perahu baru juga, kan? Sanggup hutang. Dia tengok orang sebelah tukar nasi baru, kita kena tukar nasi. Kita kena lebih daripada orang sebelah. Jangan kita kurang daripada orang lain. Ni perangai lah, kan? Itu dipanggil hadaqah. Yang kelima, barakah. Barakah ni maknanya pertama suka berhias diri bukan untuk suami dia, tetapi untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Di rumah tu tak seroyak lah, kan? Beriah sebab untuk orang lain, janguk untuk orang lain, bukan janguk untuk suami. Sedangkan agama kita, isteri itu seharusnya dia berhias untuk suami dia, sebab dia adalah tontonan, kita kata. Dia tu adalah tempat suami dia mengambil kenikmatan di sebalik kecantikan dia. Jadi kecantikan seorang isteri itu adalah mutlak milik suaminya, bukan untuk dikongsikan kepada mana-mana laki-laki yang ajnabi, lelaki-laki yang bukan mahramnya. Jadi ada setengah orang dia suka menunjukkan kecantikan dia tu kepada orang lain. Bahkan hak lebih berat lagi, kadang-kadang suami ni bila isteri dia beriah comel-comel, pakai dengan pakaian yang seksi, kita kata, orang puji pula, seksi binimu, suka dia, gebah hidung-hidung, iya ke comel ke bini aku, jadi lelaki hak gini, maaf lah, dipanggil sebagai lelaki yang dayus. Sebab apa? Sebab dia mempamerkan kecantikan isteri dia, hak sepatutnya milik dia, kepada orang lain. Jadi bila orang lain tengok kecantikan bini kita ni, macam-macam lah, comel minum tu, orang akan kata benda-benda yang berkaitan, orang akan naik syahwat tengok kecantikan bini kita, tambah dengan penampilan yang ketat dan sebagainya. Jadi sepatutnya seorang suami dia kena lindungi maruah bini dia tu daripada disebut-sebut oleh orang lain, kan? Tapi tak dia lock, lepas tu dia suka pula, dia rasa mangguk pula, rasa bangga bila orang puji kecantikan bini dia, pakai seksi, bini dia tak tutup aurat, bini dia berjalan lentuk dan sebagainya. Jadi agama kita ni diajar hak kecantikan seorang perempuan itu adalah milik mutlak kepada suami dia. Disebabkan kalau kita tidak menjaga perkara-perkara tersebutlah, maka perkara-perkara maksiat-maksiat yang lain terbuka, maksiat zina, maksiat orang panggil apa, Allah Taala menghilangkan rasa mahabbah, mawaddah, rahmah, sakinah, ketenangan dalam rumah tangga, kecintaan. Suami itu bila
selalu melihat kecantikan perempuan-perempuan yang lain, maka ketika dia melihat isteri dia, dia sudah tidak ada rasa berahi. Tak berasa geram macam mula-mula menikah. Sebab apa? Sebab duduk tengok orang lain comel lagi, orang lain tu kan. Begitu jugalah seorang isteri, seorang perempuan pun sama juga kan. Bila dia tidak menuntut ke pandangan dia melihat kecantikan, keelokan, ketampanan yang ada pada orang lain, maka akan terhiris, ataupun kita kata akan dikurangkan sifat sayang dia, cinta dia kepada suami. Baik. Yang kedua dengan makna barakah itu, bukan barakah. Mudah marah ketika makan dan tidak mau makan sekali dengan yang lain, kecuali makanannya diasingkan dan suka makan bersendiri. Ni perang orang Tino lah ni. Dan yang keenam, jangan kamu kahwini perempuan yang bersifat dengan syaddaqah. Apa makna syaddaqah? Seorang yang sangat cerewet dalam banyak perkara. Baik. Tu yang keempat. Maknanya kita boleh cerita pasal orang puan atau molek kepada saudara kita, saing kita, supaya dia terselamat daripada berkahwin dengan pilihan yang tidak baik, tidak tepat. Yang kelima, tempat yang diharuskan untuk kita ni mengupak, iaitulah seseorang yang sudah dikenal nama yang ada unsur kekurangan. Maknanya kita panggil nama dia tu sekali dengan gelaran dia. Contoh kita kata apa? Mamak kapu kita ni ramah 10 orang nama mamak. Lepas tu mamak kudung. Soal itu dah. Orang kenal. Mamak kudung, ni rumah di sini. Lepas tu adakah kita kata ngopak tu? Ngopak ke kita panggil mamak kudung? Ada. Sebab kalau kita sebut mamak saja, orang tak kenal mamak mana. Kan? Mamak kudung. Mamak kudung ada ni duduk dalam Haji Ismail sikit rumah dia situ. Maka ketika tu dibenarkan untuk kita menyebut keaiban dia, kecacatan dia, kelemahan yang ada pada diri dia, kerana orang tak kenal diri dia, melainkan kita kena sebut kelemahan tersebut dan makruf, dia pun dikenal, dia pun dikenali dengan nama tersebut. Itu yang kelima, maknanya boleh mengupak. Yang keenam, yang terakhir, di tempat yang boleh kita mengupak, iaitulah seseorang yang menunjuk-nunjuk kejahatannya, maka harus boleh disebutkan apa kejahatan yang dia tunjukkan itu. Maknanya orang dia panggil al-mujahirun, orang hak jelas secara terbuka. Dia pamer di Facebook, dia pamer di TV maksiat hak dia buat. Ada tu pokok arah, kaki tino. Jadi ketika tu bila kita cakap pasal hal dia, waktu diharuskan. Kerana apa? Kerana dalam satu hadis Nabi kata setiap orang itu dimaafkan kecuali al-mujahirun, orang-orang yang menzahirkan kemaksiatan, orang-orang yang menzahirkan dosa yang dia lakukan. Maka ketika itu tidak dimaafkan. Apa makna tidak dimaafkan? Dibolehkan kepada kita ni untuk mengupak tentang diri dia dan tidak menjadi suatu kesalahan. Baik. Kemudian kata pengarang kita, seandainya engkau melihat dirimu bersih daripada dosa zahir maupun batin, dan engkau melihat dirimu bersih daripada segala keaiban, sama ada berkenaan dengan urusan agamamu maupun duniamu, maka ketahuilah bahawa kejahilanmu tentang dirimu sendiri itu adalah sejahat-jahat kejahilan. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat inilah untuk malam ini, mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, Yu'til Hikmata Man Yasha' wa Man